bila saya ditemui oleh seorang profesor yang ditugaskan untuk membangunkan obat kanser. Profesor ini menghadapi masalah obat kanser yang telah dibangunkan bila digunakan untuk merawat kanser seorang pesakit boleh sembuh, tapi bila digunakan untuk mengobati pesakit kanser yang lain tidak boleh sembuh. Jadi profesor ini bingung, kenapa yang tadi boleh sembuh, yang ini pula tak boleh sembuh. Jadi dia datang menemui saya di pusat rawatan saya. Kenapa? Doktor ada tak pengalaman? Saya itu jawapannya mudah saja. Gen syaitan pada pesakit yang pertama itu dia lemah. Jadi bila datang obat ini dia lari. Tapi pada pesakit yang kedua, jin itu jin yang hebat, yang handal. Dia boleh lawan. Contohnya kalau jin-jin biasa masuk menimbulkan penyakit kanser, maka bila diobat oleh obat yang profesor ini hasilkan, dia akan lari. Tapi kalau jin itu kuat, saya sebutlah antara jin yang terkuat ialah ifrit. Kalau ifrit itu menjadi penyebab penyakit kanser seorang, kemudian profesor gunakan obat yang itu, yang tadi, maka ifrit itu tak akan berkanjak, dia kebal. Karena itulah perlu kepada jenis obat yang lebih kuat, obat yang lain. Tetapi pukulan ini tak kira jin itu kuat ke, jin itu lemah ke, satu peringkat jin yang kuat ini akan merasa dia dah tak tahan lagi dan kena pukulan. Kalau dia tak keluar, tak lari, dia akan mati. Kenapa jin syaitan ini takut dengan pukulan? Tubuh mereka seperti angin. Bila angin itu ada di bawah kulit-kulit kita, dalam urat-urat kita, bila kita pukul maka angin itu pecah. Berarti syaitan jin itu akan mati. Karena kalau kita mampu melihat jin dan syaitan yang tinggal di bawah-bawah kulit, di urat-urat kecil atau besar, maka kita akan nampak seperti juga biji-biji pasir terkumpul-kumpul di bawah kulit, gelembung-gelembung yang halus di bawah kulit. Bila dipukul, gelembung angin ini akan pecah, berarti jin itu mati. Sebab itu bila kita pukul seseorang pesakit, di kawasan yang dipukul itu sekiranya memang ada dihuni jin, kulit itu akan bertukar warna menjadi hitam, hitam lebam. Itu menunjukkan angin jin itu pecah dan mati. Jadi kerana itulah maka rawatan dengan melakukan pukulan ini adalah satu cara rawatan Islam yang digunakan oleh Rasulullah dan setengah sahabat yang sangat baik, yang tak perlu pada obat-obat. Dan apa? Direct kepada membunuh punca penyakit jin dan setan. Sebab itu berbagai penyakit boleh diobat dengan cara pukulan dan segera boleh sembuh. Cuma ada kalanya penyakit itu akan berbalik semula. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tangkal ajimat, simpulan-simpulan sihir yang mesti dimusnahkan terlebih dahulu. Kalau simpulan-simpulan sihir itu kita musnahkan, maka jin dan setan yang ada dalam dan seseorang penyakit, dia akan keluar dengan sendiri. Jadi banyak penyakit, rahsia-rahsia penyakit yang tak dapat dibongkar oleh pakar-pakar perubatan moden. Sebagai contohlah, seorang pemuda berumur 26 tahun daripada Sungai Penchala, ketika dia turun daripada pokok rambutan kerana ambil rambutan di belakang rumahnya. Bila dia turun daripada pokok rambutan ini, tiba-tiba kedua-dua kaki lembik, jatuh, terduduk, tak boleh bangun. Akhirnya keluarganya bawa ke hospital Sungai Buloh. Pemeriksaan yang begitu teliti oleh pakar-pakar hospital Sungai Buloh tak menemui apa-apa punca. Sesudah diperiksa semua aspek, darah dan sebagainya, jantung, tapi kedua-dua kaki ini lumpuh. Pemuda ini tak boleh jalan. Oleh kerana hospital Sungai Buloh ada hubungan yang baik, kerjasama yang baik dengan pusat rawatan saya, maka timbalan pengarah hospital Sungai Buloh minta supaya pusat rawatan saya menerima pesakit ini untuk ditempatkan dan untuk dirawat. Bila sudah ditempatkan dekat Istana Budi, pembantu saya bertanya, apa sebab
yang diingatlah dia jadi lumpuh kedua kaki. Dia ceritalah dia turun daripada pokok rambutan sampai saja pijak tanah, dia rasa dua kaki lemah, lalu dia jatuh sampailah ke hari itu ya. Maka saya suruhlah perawat saya 2-3 orang yang pergi ke pokok rambutan itu sembah Fomit Insect ini di antara racun asid yang ditakuti oleh jin dan setan. Kalau tersentuh tubuh jin dan setan boleh mati, tubuh mereka boleh meledak. Jadi bila dispray dengan Fomit Insect di bawah pokok rambutan itu, maka orang tersebut terus boleh berjalan. Jadi ini membuktikan penyakit lumpuh kedua kaki, sakit tersebut disebabkan oleh jin yang telah lumpuh kedua kaki. Ini rahsia besar tuan-tuan. Kadang-kadang kita temui seseorang, tiba-tiba dia tak boleh nampak, matanya buta secara mendadak. Pergi ke hospital, pakar-pakar perubatan menyimpulkan bahawa penyakit mata sipulan ini tak disembuh, akan kekal selama-lamanya disebabkan ini disebut. Sebenarnya penyakit mata buta secara mendadak sehingga tak boleh diobat, itu adalah disebabkan jin. Jin yang buta digunakan oleh orang-orang yang jahat untuk jadikan bahan sihir. Jin yang buta dimasukkan ke dalam tubuh orang yang nak dikenakan sihir itu. Maka jin itu apabila duduk di dalam tubuh orang tersebut, hilanglah pandangan matanya. Pandangan matanya seperti pandangan jin yang buta. Jadi cara nak merawatnya, kita keluarkan jin tersebut. Bila jin tersebut kita keluarkan dengan cara pukul, sekiranya keluar maka pandangan orang tersebut akan pulih. Dan ini benar pun kita lakukan. Seorang pemuda umur 20 tahun tiba-tiba tak boleh nampak. Bila kita ubatkan, jin itu keluar, maka pemuda itu boleh nampak seperti biasa. Karena jin yang buta itu tadi sudah keluar.